Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid kelas 1 Jasmine. Okey, semalam kita dah masuk tentang topik atom, molekul, unsur dan sebatian jada berkala, logam dan juga bukan logam. Jadi hari ini kita ke subtopik 6.2. Sebelum tu saya harap kamu semua fahamlah subtopik 6.1 sebelum ni semalam. Macam mana nak bezakan atom dengan molekul, bezakan unsur dengan sebatian, dan bezakan logam dengan bukan logam. Kalau atom hanya ada satu. Bila dua atau lebih atom kita tak panggil atom, kita panggil dia molekul. Untuk unsur pula terdiri daripada hanya satu jenis atom. Sebagai contoh, kalau ada atom oksigen, semuanya adalah atom oksigen sahaja. Bagi sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih jenis atom. Dia ada atom karbon dan atom oksigen yang campurlah bergabung menggunakan ikatan kimia. Ikatan kimia. Sebatian tidak boleh dileraikan secara fizikal. Dan hari satu kita dah tengok jadual berkala. Pada berkala terdapat unsur logam, unsur separa logam dan unsur bukan logam. Seterusnya kita ada lihat tentang perbezaan antara unsur logam dan juga bukan logam. Okey, sekarang ni kita ke subtopik 6.2 iaitu campuran. Kalau dalam teks daripada muka surat 176. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam subtopik campuran. Okey, mengikut definisi, campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okey, dekat sini kita tengok campuran pun terdiri daripada dua atau lebih unsur. Dia sama dengan sebatian, cumanya bercampur secara fizikal. Kalau sebatian tadi, kalau sebatian semalam kita belajar dia bercampur secara kimia. Dan contoh campuran ialah campuran antara pepejal dan cecair seperti ais batu campur dan koktel. Ini adalah campuran secara fizikal lah. Tidak memerlukan apa-apa proses kimia. Kita hanya letakkan ais batu dengan air. Ais batu yang berbentuk pepejal dan juga koktel yang dalam bentuk cecair lah. Dan adalah campuran. Kita boleh asingkan juga secara fizikal, kita cuma keluarkan ais batu tu dan jadi diasingkan. Okey, kat sini saya tunjukkan contoh-contoh campuran. Campuran mengandungi dua unsur. Contoh campurannya keluli. Contoh penahan buku. Jadi komponen-komponen yang ada dalam campuran tersebut adalah besi dan juga karbon. Kalau besi di dalam jada berkala, punya simbol adalah Fe yang bermaksud ferrum. Dalam bahasa Melayu kita panggil besi, dan karbon dalam jada berkala simbolnya adalah C untuk karbon. Kemudian campuran yang mengandungi dua sebatian, air gula. Air dan juga gula. Air merupakan satu sebatian, iaitu sebatian antara hidrogen dan juga oksigen. Sebab itu kita memanggil air sebagai H2O. Kita ada dua H dan ada satu O. O itu oksigen, H itu hidrogen. Kemudian gula. Gula juga merupakan satu sebatian juga. Gula juga merupakan satu sebatian. Jadi campuran antara dua sebatian kita panggil dia campuran, itu air, gula. Kemudian campuran yang mengandungi satu unsur dan satu sebatian, itu larutan iodin. Satu unsur tu, iodin merupakan satu unsur kerana
Atom ini terdiri daripada kesemua atom iodin. Manakala alkohol merupakan satu sebatian. Dalam alkohol terdapat karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kemudian beberapa unsur dan sebatian iaitu udara. Kalau kita dapat lihat komposisi udara terdiri daripada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir, wap air dan juga abu. Kalau kita lihat komposisi udara di persekitaran kita, ada terdapat gas-gas inilah dekat udara. Kemudian campurannya mengandungi beberapa sebatian. Contohnya petroleum. Dia terdapat banyak sebatian lah. Campuran antara sebatian petrol, kerosin, diesel, bitumen, minyak belincir, minyak bahan api dan juga nafta. Ini contoh-contoh campuran saja. Dia bercampur secara fizikal, tapi tak boleh dipisahkan. Kalau kita campur iodin dengan alkohol, boleh ke kita pisahkan? Jadi tak boleh. Okey, sekarang selepas tengok contoh-contoh, kita ke kaedah pengasingan campuran. Ini kita nak cara kita nak pisahkan. Macam mana kita nak pisahkan campuran yang kita telah campur tadi? Kalau sebatian sebelum ni kita hanya boleh pisahkan dengan menggunakan kaedah kimia. Beza pula dengan campuran. Kita boleh kaedah pengasingan campuran ada 6. Yang pertama, penurasan. Yang kedua, penyulingan. Yang ketiga, pemisahan menggunakan magnet. Yang keempat, pengenapan. Yang kelima, pengapungan. Dan keenam, kromatografi. Kesemua ni sesuai digunakan pada campuran-campuran yang tertentu. Maksudnya setiap satu kaedah ni hanya boleh digunakan pada campuran-campuran tertentu lah yang sesuai. Okey. Yang pertama, penurasan. Penurasan digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cair dalam satu campuran antara cair dan pepejal. Contoh, dia hanya boleh digunakan untuk bahan pepejal yang tidak larut daripada cair. Apa contoh? Bila kita masukkan dalam air, dia tak larut. Untuk di sini diberi, kita boleh menggunakan kaedah penurasan untuk mengasingkan pasir daripada campuran pasir dan air. Pasir bila kita larutkan dalam air, dia tidak akan larutlah. Kita boleh cuba kat rumah, kita ambil senggang pasir yang kita masukkan dalam air, dia tidak akan larut nanti. Jadi kita boleh gunakan kaedah penurasan untuk mengasingkan pasir tadilah. Daripada air tadi. Jadi ini adalah langkah-langkah kaedah penurasan. Jadi sediakan campuran air dan pasir dalam sebuah bika. Kita dah campurkan pasir dengan air tadi dalam sebuah bika. Kemudian tuangkan campuran air dan pasir tadi ke dalam corong turas yang lengkap dengan kertas turas. Kalau dalam buku teks kita boleh tengok kertas turas ada dalam muka surat 178. Kertas turas tu diletakkan dalam corong turas. Jadi bila kita tuang, pasir-pasir tadi akan tertinggal pada kertas turas. Nampak macam dalam gambar tu. Kertas turas yang misalkan sedap kopi daripada air kopi. Lebihan-lebihan sedap kopi tu dia melekat dekat kertas turas. Jadi hasil turasan iaitu air yang bersih tadi lah akan terkumpul dalam bika yang kita dah. Air yang bersih jatuh dekat dalam bika yang kita tadah tadi. Pasir-pasir akan melekat pada kertas turas. Ini contoh cara dia. Jika kita berada di sekolah, kita boleh jalankan eksperimen ni lah. Menggunakan corong turas untuk mengasingkan pasir dan juga air. Kemudian penyulingan. Penyulingan digunakan untuk mengasingkan cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih yang berbeza. Tadi kita asingkan antara pepejal dan cecair. Ini mengasingkan cecair dengan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih yang berbeza. Tapi mesti mempunyai takat didih yang berbeza.
Okey, sebagai contoh kita boleh menggunakan kaedah penyulingan untuk mengasingkan campuran air dan alkohol. Bila kita campur air dan alkohol, kita boleh gunakan kaedah penyulingan untuk mengasingkannya semula. Okey. Ini merupakan langkah-langkah lah dengan kaedah penyulingan. Ini radas dia. Mula kita tuangkan campuran air dan alkohol ke lalang dasar bulat ni sehingga separuh. Isikan hingga separuh air dan alkohol. Kemudian tambahkan beberapa serpihan porselin ke dalamnya. Ni serpihan porselin kita tambahkan. Kemudian alihkan paip melalui kondenser light bead. Ni kondenser light bead nama dia. Kalau di makmal kita akan nampaklah kondenser light ni. Kita alihkan paip melalui kondenser light bead. Alihkan paip ni dan panaskan campuran air dan alkohol dan kumpulkan cecair yang mengalir dari kondenser light bead menggunakan bikar. Bila kita panaskan, air yang keluar ikut sini lah, ikut kondenser light bead yang kita tadah lah. Kita tadah dengan satu bikar. Dan rekodkan suhu cecair ketika cecair mula keluar dari kondenser. Tentukan tangkai didih cecair tersebut. Jadi air yang akan keluar dulu kerana tangkai didih air yang lebih alkohol yang keluar sebab tangkai didih alkohol rendah. Kita lihat mana satu yang lebih rendah tangkai didihnya. Tangkai didih alkohol adalah 78 darjah Celsius dan tangkai didih air adalah 1 darjah Celsius. Jadi kira sini alkohol yang akan mendidih dulu. Bila dia mendidih, barulah air tersebut akan keluar melalui kondenser. Yang keluar ni adalah alkohol lah. Kemudian cara ketiga, pemisahan menggunakan magnet. Menggunakan magnet ini digunakan untuk mengasingkan bahan bermagnet daripada campuran bahan bermagnet dan bahan bukan bermagnet. Ini cara mudahnya logam dan bukan logam lah. Contoh kat sini diberi mengasingkan paku yang telah bercampur dengan pasir. Jadi kita tahulah bila ada magnet, kita letak antara paku dengan pasir, pastinya yang paku akan melekat dengan magnet. Yang pasir tidak akan melekat dekat magnet kerana pasir bukan logam. Jadi kat ni kita boleh asingkanlah pasir dengan paku tadi. Kalau dalam buku teks muka surat 180, kita tengok minyak. Dia asingkan paku dengan bahan-bahan lain lah. Tengok magnet tu, paku tu melekat dekat magnet tersebut. Lagi tu kita boleh nampak ni dekat gambar tu, gambar kilang besi lah, kita boleh nampak ada kenderaan yang bawa satu magnet untuk menarik, menghasilkan besi-besi tadi daripada unsur bukan logam. Okey, seterusnya kaedah keempat, kaedah pengenapan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal. Kali ini campuran cecair dan juga bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair tersebut. Salah satu tadi adalah kaedah pemerasan antara cecair dan juga pepejal yang tidak larut. Ini pun sama, pengenapan bahan pepejal yang tidak larut dan juga campuran cecair. Bagi contoh, kita boleh menggunakan kaedah pengenapan bagi mengasingkan serbuk kapur tulis daripada campuran serbuk kapur tulis dan air. Kita campurkan serbuk kapur tulis tadi dengan cecair dengan satu air. Jadi kaedah-kaedah, langkah-langkah kaedah pengenapan. Sediakan campuran air dan serbuk kapur di dalam sebuah bikar. Sama macam tadi kita sediakan pasir dan juga air dalam sebuah bikar. Kemudian serbuk kapur kelihatan terendap di dasar bikar tersebut selepas dibiarkan beberapa minit.
kapur tu akan termendak di bawah lah seberapa minit. Kalau kamu boleh tengok dekat muka surat 181, di situ dia beri contoh air dan pasir. Jadi pasir tu akan terendap di bawah larutan tersebut. Jadi kat sini kita ganti yang pasir tu dengan serbuk kapur. Kemudian kita tuangkan campuran tersebut ke dalam bika yang lain. Kita tuang campuran tersebut dalam bika yang lain. Dia hasilnya cair yang lebih jernih dapat diasingkan daripada campuran tersebut. Sebab pasir ataupun serbuk kapur ni telah pun terendap di bawah. Bila kita tuangkan campuran tadi dalam satu bika yang baru, jadi hanya cecair saja yang akan masuk ke dalam bika yang baru tu lah. Contoh kat sini rajah ni. Jadi serbuk pasir ataupun serbuk kapur tadi tidak akan turun sekali dengan campuran air tersebut, kerana dia telah pun terendap di bahagian bawah. Okay, next. Kaedah pengapungan digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan kurang tumpat yang terapung di atas permukaan air. Ni bahan yang tidak larut juga, cuma bezanya dia tidak tumpat dan terapung di atas permukaan air. Contoh yang paling senang kita bagi minyak lah sebagai contoh kan. Minyak bila kita letak campurkan dengan air, dia akan terapung di atas air sebab dia kurang tumpat daripada air. Jadi kita asingkan air daripada campuran air dan juga minyak. Kita campurkan air dan minyak. Ini contoh dia, langkah-langkah kaedah pengapungan. Kat sini ada corong pemisah. Kita campurkan air dan juga minyak. Jadi kita tuangkan campuran air dan minyak dalam sebuah bika. Jadi yang akan turun adalah air lah yang akan turun. Pelan-pelan kita pusingkan pilih dia, turunkan air tersebut dan boleh mengasingkan daripada minyak. Yang terakhir sekali, kromatografi digunakan untuk mengasingkan pewarna dalam larutan atau dakwat pen. Kromatografi ni dia punya kata kunci dia adalah warna. Dia mengasingkan warna dalam larutan atau dakwat pen. Kaedah pengasingan seperti penulasan dan pembimbingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Jadi cara untuk mengasingkan jumlah campuran sedikit adalah kromatografi. Kalau kromatografi ni juga biasa digunakan untuk memeriksa pemasukan dokumen dan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Selain itu, kromatografi juga membolehkan kita memeriksa jika terdapat bahan pewarna makanan yang berbahaya dalam sesuatu makanan. Jadi kalau terjumpa soalan untuk mengasingkan bahan pewarna, ingat kromatografi. Kalau ada keyword ataupun kata kunci warna, kita kena ingat itu adalah kaedah kromatografi. Kalau dalam muka surat 184 aktiviti 6.9, kita boleh tengok macam mana kaedah kromatografi dijalankan dengan menggunakan satu kertas turas dan kita buat satu garis dengan jarak 1.5 cm dari tepi kertas dengan pensel dan buang 3 titik sepanjang garis ini menggunakan pen yang berlainan warna dan gantungkan kertas turas menggunakan lidi pada bika dan celupkan bahagian bawah kertas itu ke dalam air suling. Nanti akan ada pergerakan di antara warna-warna di pen tersebut lah. Ini kita akan tengok pada kelas yang seterusnya. Jadi untuk hari ini kita dah belajar 6 kaedah pengasingan campuran. Campuran adalah campuran dua terlebih unsur ataupun sebatian. Beza dengan sebatian adalah antara dua terlebih unsur. Campuran terdiri pada dua terlebih unsur ataupun sebatian yang bercampur secara
fizikal. Dia bercampur secara fizikal. Banding dengan sebatian bercampur secara kimia. Dan kita dah hari ni kita tengok 6 kaedah pengasihan bagi campuran. Yang pertama adalah penurasan, kemudian kita ada penyulingan, kemudian kita ada pemisahan menggunakan mana yang kita asingkan besi dan juga pasir tadi contohnya. Kemudian kaedah pengenapan di mana larut di mana mendakan di bawah tu terenap. Contohnya pasir campur dengan air, pasir tersebut akan terenap di bawah bila kita biarkan beberapa minit. Dia akan terendap di bahagian bawah air. Pengapan. Yang kelima, kaedah penggabungan di mana campuran di antara bahan yang tidak larut dan juga kurang tumpat daripada air yang akan terapung. Contohnya minyak. Bila kita campur minyak dengan air, minyak akan ada di atas dan air akan berada di bawah kerana minyak kurang tumpat daripada air. Itu kita panggil kaedah pengapungan. Benda yang terapung lah. Dia punya kata kunci pengapungan benda yang terapung. Kemudian last sekali kaedah kromatografi untuk memisahkan bahan berwarna. Okey, sekian. Terima kasih.